Tapi yang lagi penting sebenarnya ialah kita mengetahui apakah hak kita sebagai seorang pengguna. Betul, ada definisinya dalam akta, jadi kita akan berbincang tentang hak anda sebagai pengguna bersama dengan tetamu kita yang sudah pun berada di studio untuk kita sama-sama menuju ke arah sambutan Hari Pengguna. Kita bersama dengan Datin Rozanina Wahab yang merupakan Timbalan Ketua Setiausaha Pendaya Upayaan Pengguna dan Pengurusan. Terima kasih kerana bersama kami, Datin. Terima kasih, Terence. Terima kasih, Syafiqah, kerana menjemput. Alhamdulillah. Okay. Bila kita bercakap mengenai pengguna ni, Terence, mungkin masih ramai lagi yang tidak memahami maksud dan juga definisi pengguna itu sendiri. Bagaimana, Datin? Pengguna ni, Syafiqah, kalau mengikut Akta Perlindungan Pengguna 1999, adalah seseorang yang membeli atau memperolehi barangan ataupun perkhidmatan bagi kegunaan diri dia sendiri ataupun isi rumah tangga dan ahli-ahli dalam keluarganya. Dan pembelian itu ataupun pemerolehan barangan atau perkhidmatan itu bukan untuk tujuan perniagaan dan bukan juga untuk tujuan perdagangan dan bukan juga untuk tujuan penghilangan. Dia guna tu untuk dia punya own consumption. Jadi kita semua pengguna. Jadi kita semua pengguna. Kalau ikut populasi negara kita sekarang ni, kalau ikut data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, terdapat 33.2 juta pengguna kalau berdasarkan statistik bulan Mei 2023. Jadi kesemua kita ni adalah pengguna. Begitu ramainya sebenarnya pengguna di Malaysia ini, tapi permasalahannya apabila kita tidak mengetahui apa sebenarnya hak kita sebagai pengguna, apatah lagi kalau timbulnya sesuatu masalah, Datin. Okey, Syafiqah, ya. Sebagai pengguna, terdapat 8 hak yang perlu ataupun wajib diketahui oleh pengguna. Pertama adalah hak untuk mendapatkan keperluan asas seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesihatan, kemudahan asas awam, air yang bersih, sanitasi. Yang keduanya adalah hak untuk mendapatkan maklumat berhubung dengan barangan dan perkhidmatan yang akan atau bakal diterima, akan dibeli. Sebagai pengguna, kita kena tahu, dapatkan fakta-fakta yang betul berhubung dengan barangan dan perkhidmatan berkenaan, bagi mengelakkan kita diperdaya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Itu kedua. Ketiga, hak untuk membuat pilihan. Kita ada banyak pilihan, lagi banyak pilihan, ada lagi bagus untuk pengguna sebenarnya. Kita boleh memilih. Memilih dari segi kualiti dan memilih dari segi harga. Dan kita perlu membeli berdasarkan kemampuan kita. Dan seterusnya adalah hak untuk mendapat pendidikan. Pendidikan kepenggunaan. Jadi itu tanggungjawab Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup ataupun KPDN. Kami terus tidak jemu-jemu membuat advokasi kepenggunaan kepada seluruh masyarakat pengguna bagi mendidik pengguna akan hak dan tanggungjawab yang patut mereka tahu supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka sebagai pengguna yang bijak dan bertanggungjawab. Seterusnya adalah hak untuk didengar. Suara mereka didengar dalam semasa kerajaan untuk membuat dasar dan sebagainya. Pengguna boleh menyampaikan hasrat mereka kepada kerajaan sebelum pelaksanaan satu dasar. Begitu juga dengan pengeluar. Kalau kita rasakan produk itu nanti akan memberikan mudarat kepada masyarakat, pengguna boleh menyuarakan supaya pengeluar itu lebih bertanggungjawab, memikirkan barang-barangan yang kurang mudaratnya kepada masyarakat secara umum. Kalau macam menyuarakan itu, di mana saluran yang tepat sebenarnya? Saluran yang tepat, Syafiqah, di KPDN kita menyediakan 8 saluran. 8. 8 saluran. 8 ada 8 pilihan. 8 bukan saja media sosial. Sebab sekarang ni semua media sosial kan. Dan yang terkini kita mudahkan. Kita sediakan QR code. Scan je QR code tu, terus boleh buat aduan kepada KPDN. Kalau katakan peniaga tidak mempamerkan tanda harga, kalau pengguna itu berani, mereka boleh menegur peniaga berkenaan. Kalau lepas ditegur masih juga tidak mempamerkan tanda harga, pengadu boleh menggunakan QR code tadi, scan, adukan kepada kami.
InsyaAllah kami akan hantar penguatkuasa kami untuk memberi nasihat dan teguran kepada peniaga supaya mempamerkan tanda harga. Itu contohlah Syafiqah, contoh yang mudah. Jadi itu adalah apa yang kita dapat lihat di Malaysia. Kita mempunyai bukan saja advokasi kepenggunaan tapi juga saluran-saluran yang boleh anda gunakan untuk menyuarakan hak anda dengan jelas dan nyata. Ke arah sambutan Hari Pengguna Kebangsaan itu sendiri, apakah tujuannya kita adakan sambutan ini? Okay, sambutan Hari Pengguna Kebangsaan ini merupakan, di peringkat kebangsaan ini merupakan kemuncak. Kita sambut selaras dengan sambutan hari-hari Hari Hak Pengguna Sedunia, yang biasanya disambut pada setiap 15 Mac setiap tahun. Dan kerajaan juga telah bersetuju bahawa sambutan Hari Pengguna Kebangsaan di Malaysia juga dibuat pada setiap tahun pada 15 Mac. Tapi bagi tahun ini, kita anjakkan sedikit sambutan berkenaan sebab nak cari masa ataupun yang sesuai. Sebab 15 Mac hari itu, orang kata apa, it so happen dia bertembung dengan bulan Ramadan dan juga hari persekolahan. Kalau boleh, sambutan Hari Pengguna Kebangsaan ini kita nakkan penyertaan semua masyarakat pengguna. Pelbagai peringkat, bahagian umur. Daripada murid sekolah rendah hinggalah sampai ke peringkat universiti, hinggalah sampai ke peringkat orang dewasa. Untuk sama-sama menyertai kami untuk memeriahkan sambutan Hari Pengguna Kebangsaan. Ya, sebab kita semua pengguna. Ya. Jadi apakah tema yang dipilih untuk sambutan? Tema pada tahun ini yang telah dipilih adalah pengguna berdaya, negara ramah sejahtera. Oh, okey. Apa di antara pengisian sepanjang sambutan ini? Okey, sambutan ini, sepanjang sambutan ini kita akan mengadakan reruai. Terdapat 31 reruai pameran yang akan menyertainya adalah di kalangan kementerian-kementerian dan agensi-agensi yang berkaitan. Kita ada Polis Diraja Malaysia dan kita ada Dewan Bandar Kuala Lumpur yang juga membuka bus di sana, dan kita juga akan ada bus Malaysia Madani di sana. Dan selain daripada itu, kita juga menganjurkan program-program bercorak pertandingan yang bagi sepanjang 3 hari daripada 28 hari bulan Julai, 29 hingga 30 hari penutupnya, dan setiap hari itu diisi dengan pelbagai pengisian. Dan kami sangat mengalu-alukan dan menggalakkan semua lapisan masyarakat untuk sama-sama turut hadir ke sambutan Hari Pengguna Kebangsaan tersebut. PUBG tournament pun ada. PUBG pun ada. Tamiya ada tau. Lama tak nampak Tamiya. Macam-macam lagi untuk menarik minat bukan sahaja setengah golongan tapi semua lapisan masyarakat. Didi and Friends pun akan hadir. Macam-macam pertandingan, nyanyian, kapela, cabaran troli dan pelbagai lagi untuk anda seisi keluarga. Pada pendapat Datin, yang mana agaknya tarikan utama? PUBG. Kalau saya rasanya Zumba. Pagi-pagi Zumba, tu memang pagi-pagi. Pagi Sabtu dan pagi Ahad kita ada Zumba. Jadi seluruh keluarga boleh datang untuk menyertai daripada pagi sampai ke petang, sampai ke malam. Ada freestyle football, pertandingan mewarna, pertunjukan fashion. Banyak betul aktiviti-aktivitinya. Ada cosplay lagi. Memang saya datanglah. Pertandingan sketsa. Pertandingan sketsa, kita ada choral speaking, kita ada pertandingan debat, kita ada juga di peringkat universiti tu kita ada macam drama macam tu jugalah. Pertandingan kita buat. Penganjuran yang cukup hebat, cukup besar sebegini, siapa yang terlibat antaranya? Agensi atau jabatan atau mungkin syarikat-syarikat? Semua rakan-rakan strategik kita akan terlibat sama Syafiqah untuk aktiviti-aktiviti yang telah kita sediakan itu. Yang terlibat sama adalah pelajar sekolah, sekolah rendah dan menengah, dari pelajar universiti dan juga community-community. Untuk makluman Terence dan juga Syafiqah,
sejak daripada bulan 3 hari itu, kita telah menganjurkan pelbagai acara lah di seluruh negara. Okey. Jadi di sini pada 28, 29, 30 ni adalah kemuncaknya. Dan kita akan berkumpul di Piazza Pavilion Bukit Jalil. Dan saya sangat mengalu-alukanlah kehadiran semua ke majlis sambutan Hari Pengguna Kebangsaan 2023. Ya. Jadi Datin, apakah nasihat terakhir Datin kepada para pengguna di luar sana di Malaysia? Rasanya suara pengguna itu bergema di media sosial. Mereka seringkali mengalu-alukan boykot untuk produk-produk yang mungkin tidak mereka suka ataupun mendapat perkhidmatan yang buruk dan sebagainya. Jadi kita sering dengar laungan suara-suara pengguna di media sosial. Tapi apakah nasihat yang boleh kita tambah supaya menambah baik lagi keperluan kepenggunaan di kalangan rakyat kita? Terence, Syafiqah, kalau izinkan, saya menggalakkanlah masyarakat pengguna di Malaysia menjadi pengguna bijak. Memenuhi dada dengan semua ilmu pengetahuan berhubung dengan kepenggunaan. Dan memastikan sebelum membuat pembelian tu buat perbandingan harga. Bagi mendapatkan harga yang berpatutan dan munasabah. Sebab pilihan tu banyak di luar sana, Syafiqah. Betul. Mereka kata gaya hidup tu yang mahal. Saya setuju. Gaya hidup yang mahal. Jadi kita perlulah bijak melaksanakan tugas dan tanggungjawab kita sebagai pengguna. Adukan kepada kami sekiranya ada produk-produk atau perkhidmatan yang orang kata mengelirukan ataupun tiruan palsu dan sebagainya, dan insya-Allah kita akan ambil tindakan penguatkuasaan, Syafiqah. Ya, Datin, bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program yang telah pun disusun atau bersempena dengan Hari Pengguna ini, bagaimana, Datin? Boleh pergi ke kami punya portal dan kita juga flash dekat medsos, media sosial kita, dalam Facebook kita, dalam IG, dalam TikTok pun ada. Dan kita akan buat kempen riuh rendah lah bagi memastikan semua pihak yang mendapat maklumat berhubung dengan sambutan HPK 2023. Ya, itu dia Hari Pengguna Kebangsaan. Jadi jangan lepaskan peluang anda. Saya berminat sangat dengan apa yang Datin katakan tadi, gaya hidup tu yang mahal. Jadi pilihlah dengan tepat, kopi murah, kopi mahal, kopi juga. Kopi juga. Jodoh pun kena pilih, Terence. Yang murah, yang mahal. Tapi jodoh tu bukan di tangan kita lah. Kita boleh memilih. Kita boleh memilih kalau tapi kita Tuhan yang menentukan. Begitu. Terima kasih Datin kerana bersama kami dalam Sapa Pagi Malaysia. Terima kasih Terence, terima kasih Syafiqah. Dan selamat Hari Pengguna. Selamat Hari Pengguna, Terence. Okey, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali semula bersama dengan kami pastinya dalam Selamat Pagi Malaysia.